Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling hebat daripada Anwar Ibrahim berkait dengan 6 ahli parlimen bersatu yang telah pun dipecat dan masih kekal sebagai ahli parlimen. Yang paling rugi ialah Parti Bersatu. Sudahlah mereka pecat, hilang 6 kerusi parlimen, hilang lagi mereka pula hilang kerusi. Hilang 6 ahli parlimen, hilang pula 6 kerusi. Bayangkan begitu besarnya kerugian yang ditanggung oleh Parti Bersatu. Ada netizen kata, itulah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu ketika mereka mengkhianati Pakatan Harapan pada tahun 2018 apabila menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton. Ada yang kata itulah yang disebut sebagai hukum karma, yang mana dulu mereka dihianati, kali ini mereka pula yang dihianati, mereka pula yang terkena hukumnya sendiri dan menerima balasan yang paling setimpal sekali. Saudara-saudara sekalian, adakah balasan setimpal lagi ialah apabila Perikatan Nasional pula yang runtuh. Kalau dulu Pakatan Harapan yang runtuh gara-gara apa yang berlaku dalam langkah Sheraton, adakah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu dan Perikatan Nasional ada juga setara, yaitu berlakunya keruntuhan ataupun perpecahan pembubaran Parti Perikatan Nasional. Hari ini Anwar Ibrahim menyalahkan Bersatu kerana 6 ahli parlimen kekal kerusi masing-masing. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan sesiapa. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan 6 ahli parlimen itu. Dia juga tidak menyalahkan Speaker Dewan Rakyat, tidak juga menyalahkan parlimen, tidak juga mau menyalahkan undang-undang. Tetapi Anwar Ibrahim kata, ini antara disebabkan bertanggung jawabnya Bersatu atas kesilapan mereka sendiri. Apa ceritanya? Kata Anwar Ibrahim, Bersatu sendiri, kata Anwar Ibrahim, turut bertanggung jawab sehingga 6 ahli parlimen yang sebelum ini menjadi ahli parti itu kekal dengan kerusi masing-masing walaupun kini menyokong kerajaan. Ditemui media di Kuala Lumpur pada hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan, semasa akta anti lompat parti digubal di parlimen dulu, wakil bersatu sendiri yang menolak peruntukan mengenai seseorang yang dipecat parti akan kehilangan kerusi. Menasihatkan Bersatu agar membaca perlembagaan, Anwar berkata, atas sebab itulah yang Dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan semua 6 ahli parlimen Bersatu kekal sebagai wakil rakyat di kerusi masing-masing. Ia ditentang oleh Bersatu ketika penggubalan akta anti lompat parti ketika itu. Sebab itu, ahli parlimen yang dipecat Bersatu dikecualikan, kata beliau. Jadi, kena baca perlembagaan, katanya selepas menghadiri forum global Madani di Kuala Lumpur hari ini. Anwar juga mendakwa Bersatu memilih dan memetik hanya beberapa bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan semasa membuat ketetapan membantah keputusan Johari semalam. Menurut Anwar, keputusan dibuat Johari sudah mengambil kira semua aspek perlembagaan persekutuan. Semasa menolak cubaan Bersatu mengosongkan 6 kerusi parlimen terbabit, Johari berhujah peruntukan dalam perlembagaan parti itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang terkait hak ahli parlimen mempunyai kebebasan untuk bersuara, berdebat dan mengundi. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini adalah ada yang kata ini yang paling terbaik. Apabila jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ada juga yang kata sejak bila sejak bila pula mereka lompat parti. Mereka cuma sokong Perdana Menteri, kata Black Hawk. Mereka bukannya lompat parti, tapi Bersatulah yang pecat mereka. Jadi sebenarnya tidak pernah mereka lompat parti. Cuma mereka hanya memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara sekalian, yang bersalah, kata Anwar Ibrahim, itu semua adalah Bersatu. Nak buat macam mana lagi, kata Black Hawk.
Bersatulah yang bantah draft asal Akta 64 Parti waktu itu. Sebab itu, bersatu dah ketagi tebuk atap dengan membeli MP. Sekarang, sendirilah mereka melopong, kata Black Hawk. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda semua tentang isu ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada dua isu nak digabung sekali kali ini. Yang pertama, Syahrir Samad kata, keputusan speaker boleh makan diri buat kerajaan. Itu yang pertama nak kita bidas pada malam ini. Yang kedua ialah, apabila Muhyiddin Yassin Parti Bersatu Perikatan Nasional kecewa dengan tafsiran songsang speaker. Nak tanya sekarang ni siapa speaker? Speaker nak dengar orang kah dia nak buat tafsiran dia sendiri? Kalau speaker ikut apa yang orang mahu, lebih baik dia jangan jadi speaker. Lebih baik orang yang jadi speaker. Lebih baik Perikatan Nasional lah yang jadi speaker kan. Kalau terpaksa ikut apa yang Perikatan Nasional buat. Nak. Sekarang ini kita fikir baik-baik. Antara kerajaan, pembangkang, parlimen, dan juga Perikatan Nasional. Nak ikut mana? Anda fikirlah sendiri kan. Kalau sekarang ni kerajaan Perikatan Nasional ialah kerajaan. Kalaulah Perikatan Nasional sekarang ini kerajaan. Agak-agak apa yang akan berlaku? Lebih teruk kali. Yang pertama kita nak bidas ialah. Kata Syahrir Samad, keputusan speaker boleh makan diri kepada kerajaan. Kita songsangkan dia, spin dia. Keputusan speaker ni bukan boleh makan diri, tapi boleh makan parti pembangkang. Manalah tahu kan dengan keputusan ini akan menggairahkan semula cakap-cakap kabar angin yang kononnya ada lagi 11 ahli parlimen Perikatan Nasional yang berniat mau menyokong Anwar Ibrahim sebelum ini. Tapi tak jadi-jadi juga. Jadi adakah dengan keputusan Speaker Dewan Rakyat ini yang tidak mengosongkan kerusi itu boleh menyebabkan cetusan sokongan semula kepada Anwar Ibrahim? Betul juga apa yang Syahrir kata, boleh memakan diri kepada kerajaan. Kalau ada ahli parlimen kerajaan tiba-tiba nak songsang, nak sokong Perikatan Nasional. Tapi aku nak tanyalah, sekarang ni kerajaan sudah lebih 2/3. Lebih 2/3, aku nak ulang sekali lagi, lebih 2/3 yang menyokong Anwar Ibrahim, termasuk 6 ahli parlimen yang baru ini. Jadi kalau nak menumbangkan Anwar Ibrahim, perlukan lebih kurang 30 orang ahli parlimen meninggalkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Nak tanyalah siapa 30 orang tu atau 40 orang tu. Kerana majoriti mudah dah lepas. Sekarang ini tinggal mau 2/3 dah lepas. Jadi sebenarnya yang saya terfikir bukannya makan diri kerajaan, tapi boleh makan diri pembangkang. Mungkinkah inilah yang ditakuti oleh Parti Bersatu, Perikatan Nasional, khususnya Bersatu? Karena kalau PAS, kita boleh lihat jati diri para ahli parlimen PAS kuat. Tiada ahli parlimen PAS yang menyokong Anwar Ibrahim. Tapi di Parti Bersatu sudah ada 6, termasuk yang satu lagi Adun, 7. Jadi adakah dengan itu, dengan itu akan mencetus semula kabar angin yang sebelum ini pernah bertiup bahwa ada 11 ahli parlimen lagi bakal menyusul sokong Anwar Ibrahim. Dengan keputusan Speaker Dewan itu, dua-dua pun boleh berlaku. Betul lah Syahrir Samad kata, kerajaan pun boleh alih sokongan kepada Perikatan Nasional. Tapi nak tanyalah, apakah faedahnya, manfaatnya kalau ahli parlimen kerajaan itu tiba-tiba sokong pembangkang? Itu yang kena fikir. Kalau ada faedah, kalau ada manfaatnya, bolehlah kamu fikir sekarang lah. Kamu boleh fikir sekarang lah kan. Kalau dia sokong Perikatan Nasional, apa dia dapat ya? Apa dia dapat ya? Sudahlah sekarang ini pun susah nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Lebih 2/3. Kalau dia lebih 2/3 kerusi saja, mungkin bolehlah kan fikir-fikir nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Tapi sekarang ini apa kelebihannya nak sokong Perikatan Nasional? Tiada. Tapi nak tanya, sekarang ini Perikatan Nasional sampai sekarang belum ada MOU, belum ada perundingan yang betul-betul rasmi untuk semua ahli parlimen dalam Parti Perikatan Nasional mendapat peruntukan parlimen.
Jadi dari sana, bertitik tolak dari sana, Anda pikir sekarang, siapa yang akan tinggalkan gabungan? Silap-silap hari bulan, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional akan menggunakan isu ini untuk menyokong Anwar Ibrahim. Sebab rupa-rupanya keputusannya tiada juga langgar akta lompat parti dan tidak akan kehilangan kerusi. Mereka mungkin akan menyokong Anwar Ibrahim secara beramai-ramai berjemaah selepas ini. Adakah 11 orang, 12 orang, 15 orang, atau yang tinggal hanya Muhyiddin dan geng-gengnya? Tiada yang mustahil. Jadi apabila Syahrir kata itu akan makan diri, sepatutnya Syahrir ini bukan memberikan hanya untuk kerajaan, tapi juga patut dia cakap makan diri parlimen, makan diri Perikatan Nasional, makan diri Pakatan Harapan, makan diri Barisan Nasional, dan semualah kan, bukannya kerajaan saja. Silap hari bulan itu, aku ulang balik, aku suka nak ulang supaya Anda faham. Silap hari bulan akan lebih ramai ahli parlimen pembangkang yang akan sokong Anwar Ibrahim. Bukan saja di parlimen, tapi mungkin silap-silap di ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri. Anda pikir sekarang ADUN atau Dewan Undangan Negeri di manakah di Malaysia ini yang bilangan mereka hanya menang majoriti mudah, bukan majoriti 2/3. Mungkin boleh tumbang kot. Bagus juga, terpikir juga isu tu kan. Okeylah, apabila kita bacakan perkara itu, Muhyiddin Yassin sebenarnya kecewa dengan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengekalkan kerusi 6 ahli Parlimen Bersatu yang berpaling tada. Di dalam alasan yang diberikan oleh Johari Abdul, beliau mengatakan bahawa dia tidak mengosongkan kerusi itu kerana menurut notis pemakluman tersebut, Perlembagaan Persekutuan membabitkan 6 ahli Parlimen Bersatu yang terhenti keahliannya secara serta-merta sudah diserahkan diterima pejabat. Muhyiddin berkata dia Bersatu dan Perikatan Nasional akan mengambil langkah susulan bagi mengkaji keputusan Speaker Dewan Rakyat termasuk tindakan undang-undang. Pada pendapat saya, tak payahlah bawa pergi perundangan atau mahkamah kerana sudah ada duluan sebelum ini dan saya rasa mereka akan kalah lah kan. Apa yang dikatakan oleh Johari Abdul, menurut Johari Abdul, mereka dilaporkan menurut surat Johari mengatakan bahawa telah melanggar hak perlembagaan mereka. Menegaskan peraturan yang digunakan Bersatu untuk melucutkan keahlian 5 ahli parlimen telah melanggar hak perlembagaan mereka dan peraturan parlimen yang menjamin kebebasan mereka untuk bersuara, berhujah dan mengundi. Peraturan berkenaan menetapkan ahli parlimen Bersatu menentang parti mereka dianggap telah gugur keahlian. Jadi saudara-saudara sekalian, walaupun mengecewakan, kena telan jugalah. Itulah yang sudah berlaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Syahrir kata keputusan Speaker mengekalkan kerusi ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim, dia kata boleh makan diri buat kerajaan. Tapi pada pendapat saya, pendapat Syahrir itu ialah pendapat separuh benar. Ada kebenarannya, ada juga yang tak benar. Nak tanya kepada Syahrir lah, siapa yang dia maksudkan ahli-ahli parlimen boleh memberontak, boleh mengalihkan sokongan. Nak tanya kepada dia lah sebenarnya, apakah itu daripada PKR, daripada DAP, ataupun daripada UMNO sendiri? Itulah yang saya nak tahu. Sebab, saya rasa kalau daripada PKR, kita sudah sedia maklum. Undang-undang PKR memang kalau berdasarkan kepada keputusan Parlimen Speaker Dewan Rakyat, tak apalah, mereka boleh meninggalkan atau mengalihkan sokongan. Tapi parti PKR, Parti Pakatan Harapan, Gabungan Pakatan Harapan sudah mempunyai klausa di dalam perjanjian mereka, kalau mereka beralih sokongan, mereka perlu bayar denda. Itu. Walaupun secara signifikannya mereka boleh, tapi tak apalah. Tak apa.
Pakatan Harapan sudah biasa kan, sudah biasa dihianati oleh langkah Sheraton dulu. Waktu itu yang paling mengejutkan, Azmin Ali Timbalan, presiden sendiri telah mengkhianati Anwar. PKR dah biasa. Tak apalah, kalau ada yang nak mengalihkan sokongan pun, silakan, tiada masalah pun, dah biasa pun perkara tu. Yang sebenarnya, kata netizen, bukan kerajaan yang boleh kena makan diri. Bukan. Tapi bersatulah yang telah makan diri sendiri. Apabila mereka memecat 6 ahli parlimen itu secara terburu-buru, sehingga mereka lupa ada duluannya sebelum itu. Dan kali ini mereka kehilangan secara percuma, hilang kerusi sebanyak 6. Jadi keputusan speaker yang dikatakan oleh Sahrir sebagai makan diri buat kerajaan hanya benar separuh sahaja, tidaklah 100%. Veteran UMNO Sahrir Samad mengingatkan keputusan speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk tidak mengusungkan kerusi yang dipegang 6 bekas ahli parlimen bersatu boleh memberi kesan buruk kepada kerajaan. Dalam hantaran di Facebook hari ini, Sahrir mengkritik apa yang disifatkannya sebagai keputusan atas kepentingan sendiri, bukannya berdasarkan prinsip. Justru jangan terperanjat apabila keadaan sama boleh terkena kepada diri sendiri. Tiada apa sekarang yang dapat menghalang pertukaran sokongan tanpa meninggalkan parti, katanya. Ini memang dah kita tahu. Waktu dulu akta anti lompat parti digubal, memang hal ini telah pun dibincang, tapi tidak disokong. Waktu itu tidak disokong oleh kerajaan pada waktu itu. Jadi sekarang apa nak takut? Biar sajalah. Ahli parlimen tak lompat hanya terkeluar dari parti sebab mereka menyokong kepimpinan Perdana Menteri, kata bekas ahli parlimen Johor Bahru itu. 6 ahli parlimen tersebut sebelum ini menyuarakan sokongan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekaligus bertentangan dengan pendirian Bersatu selaku pembangkang. Saudara, hari ini Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengesahkan Johari memutuskan kerusi yang dipegang mereka kekal serta memberi alasan remeh untuk tidak membuat keputusan berkenan Suhaili kerana dia telah memulakan tindakan mahkamah. Dia juga menyifatkan Johari telah mengkhianati semangat dan hasrat murni pindaan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan bagi menghalang ahli parlimen melompat parti berkenan 5 ahli parlimen yang lain pula. Surat Johari yang dilihat Malaysia kini menyatakan peraturan Bersatu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan peraturan parlimen yang menjamin hak mereka untuk bersuara, berbahas dan mengundi. Mengulas perkara itu, Sahrir membayangkan ahli parlimen yang menyokong Anwar juga boleh menarik balik sokongan mereka tanpa meninggalkan parti masing-masing. Keputusan ini tidak menjamin kestabilan politik, katanya lagi. Tak apa. Sebenarnya apa yang berlaku semua ini ialah atas dasar keputusan bermula daripada langkah Sheraton. Semua ini daripada langkah Sheraton. Kalau tak ada langkah Sheraton, perkara yang sekarang ini tidak akan berlaku. Semuanya berakar daripada langkah Sheraton. Jadi sebenarnya Anwar kata dia tak kisahlah orang suka ke tidak, ditinggalkan tidak, dibuang sebagai ahli Perdana Menteri ke tidak, tak ada masalah. Yang penting dia lakukan perkara yang betul. Ahli parlimen Bersatu alihkan sokongan sebelum undang-undang Bersatu digubal. So, ia tidak terpakai ke atas mereka. Kata JKBK. Betul lah kan? Apa yang berlaku ialah sebelum perlembagaan Parti Bersatu diubah, dibuat perubahan, sudah berlaku peralihan sokongan itu. Jadi aku nak tanya sekarang ni lah, sebenarnya yang Sahrir cakap ni bukan saja boleh berlaku kepada Anwar tau. Silap-silap hari bulan ianya juga akan bertambah teruk lagi untuk Parti Bersatu. Jeng jeng jeng, kita tunggulah nanti. Bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini keputusan paling kita tunggu-tunggu akhirnya diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat. 6 ahli parlimen, ini status terkini mereka selepas Muhyiddin Yassin dan Bersatu memecat mereka.
Ada yang kata tindakan Muhyiddin Yassin bersama dengan Parti Bersatu tergesa-gesa memecat 6 ahli parlimen ini adalah kesilapan paling besar sekali. Kata mereka, kalaulah Muhyiddin Yassin yakin dengan apa yang mereka kata, mereka hanya memberikan sokongan tetapi masih kekal dalam Bersatu, Muhyiddin dan Parti Bersatu tidak akan kerugian apa-apa. Nah, sekarang ini apabila Muhyiddin Yassin bersama Bersatu sangka perubahan perlembagaan parti boleh menyelamatkan 6 ahli parlimen atau boleh menyelamatkan 6 kerusi itu, rupa-rupanya sangkaan itu meleset sama sekali. Mereka sepatutnya ambil peduli, belajar daripada duluan yang pernah berlaku dalam kerusi parlimen dari Sabah. Kalau Anda masih ingat, ada satu duluan sebelum ini yang case-nya hampir sama seperti ini. Melibatkan Parti GRS dan juga Parti Bersatu. Akhirnya apa yang menang? Parti GRS menang. Dan beberapa kerusi parlimen milik Bersatu itu tidak berjaya dikosongkan. Karena disebabkan oleh beberapa isu yang lebih penting. Dan mahkamah juga tidak dapat membuat apa-apa keputusan selain membenarkan dan mengikut keputusan Speaker Dewan Rakyat. Dan akhirnya Speaker Dewan Rakyat mengumumkan 6 ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim itu kekal sebagai ahli parlimen kerana mereka tidak melanggar akta anti lompat parti, dan mana mereka sebenarnya tidak keluar daripada parti. Mereka hanya menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dan kalau masih ingat, sebenarnya dulu isu ini pernah dikemukakan oleh Pakatan Harapan supaya diluluskan di dalam Dewan Rakyat. Yang mana kata mereka, kata Pakatan Harapan, orang yang menyokong atau mengalihkan sokongan tanpa melibatkan kepimpinan pun boleh dianggap sebagai lompat parti. Tapi waktu itu ada orang, Anda carilah sendiri siapa orang-orang itu yang sebenarnya tidak menyokong usul Pakatan Harapan. Nah, sekarang kena makan diri sendiri, kena diri sendiri. Akhirnya kerugianlah Parti Bersatu, menangislah mereka bersama dengan kawan-kawannya kerana rupa-rupanya disangka mereka boleh rampas kerusi semula. Akhirnya mereka hilang secara percuma 6 kerusi parlimen. Bermaksud 6 ahli parlimen Bersatu ini sudah berada dalam keadaan bebas. Apabila mereka dipecat, mereka bebas kali ini untuk beralih ke mana-mana parti politik. Jadi itu yang disebut rugi dan langkah Bersatu makan diri sendiri. Status 6 bekas ahli parlimen Bersatu yang menyokong kerajaan perpaduan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya terjawab. Bersatu mengesahkan mereka terbabit sebagai wakil rakyat selepas mengesahkan mereka yang terbabit kekal sebagai wakil rakyat selepas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan tidak berlaku kekosongan kerusi mereka. Hal tersebut dimaklumkan Johari menerusi surat bertarik 9 Julai. Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan perkara itu dalam sidang media di Dewan Rakyat hari ini. Dan saya rasa walaupun kalau mereka berniat untuk membawa isu ini ke mahkamah, kita sudah tahu jawabannya. Sebab sudah ada dulu GRS lawan Bersatu di Sabah. Apa yang menang? Ahli parlimen itu yang menang. Dan itulah duluan yang mungkin akan jadi rujukan nanti. Yang mana mereka tidak lompat parti dan tidak melanggar akta anti lompat parti. Pada 12 Jun lalu, Bersatu menyerahkan notis terhenti secara serta-merta kepada mereka yang didakwa melakukan ketidakpatuhan mengikut pasal 10.4 perlembagaan parti itu selaras arahan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu ini. Adakah Anda juga bersetuju dengan netizen yang menggelar dan menganggap tindakan Bersatu memecat 6 ahli parlimen ini adalah tindakan yang paling merugikan sekali. Mereka secara percuma membuang 6 kerusi parlimen mereka. Maknanya sekarang kerusi Bersatu makin hari makin kecil. Ya, makin hari makin kecil, dan 6 ahli parlimen ini
yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim sekarang adalah ahli parlimen bebas. Boleh kata mereka tidak boleh disentuh apa-apa lagi kerana saya rasa mahkamah pun tidak akan dapat membuat apa-apa keputusan kerana itu adalah budi bicara bidang kuasa Speaker Dewan Rakyat, yang mana mahkamah pun tak boleh campur tangan. Kerana kalau mahkamah campur tangan, maka berlanggarlah kuasa pengagihan kuasa di parlimen dan juga mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini berkaitan dengan kes rasuah penyalahgunaan kuasa penyelewengan dalam kes Janawibawa Muhyiddin Yassin. Akhirnya, mahkamah mengumumkan keputusan yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. 5 orang panel telah pun bersidang membacakan keputusan tersebut. Hari ini diumumkan kes Janawibawa permohonan Muhyiddin menyemak keputusan akan diumumkan pada 20 Ogos. Sebelum saya teruskan ulasan dan apa keputusan hakim di mahkamah berkait isu ini, apa pendapat anda? Adakah Muhyiddin akan berjaya menarik balik pertuduhan tersebut ataupun akan diteruskan pertuduhan tersebut? Selepas semakan, apa agak-agaknya keputusan hakim dan apa komen hakim? Jom kita dengar ini keputusan hakim. Permohonan Muhyiddin Yassin untuk menyemak keputusan Mahkamah Rayuan yang mengembalikan 4 tuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Janawibawa akan diketahui pada 20 Ogos ini. Keputusan itu ditetapkan oleh panel 5 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Aziza Nawawi hari ini. Turut bersidang sama adalah Hakim Muhammad Ruzima Ghazali, Ahmad Zaidi Ibrahim, Azman Abdullah dan Azhari Kamal Ramli. Aziza berkata panel memerlukan masa untuk membuat keputusan kerana ia membabitkan isu yang serius. Pada Mac tahun lalu, Muhyiddin didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 232.5 juta ringgit yang dikaitkan dengan program Janawibawa. Dia didakwa di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 atas pertuduhan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk dorongan 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan Ogos 20, 2021. 3 syarikat berkenan ialah Bukhari Equity, Nepturis dan Berhad dan Mamfors dan Berhad. Manakala individu terbabit pula adalah Azman Yusuf. 3 pertuduhan penggubahan wang haram itu dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta sama. Muhyiddin 77 tahun didakwa menyalahgunakan kuasa untuk bersatu, menerima 125 juta ringgit hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Tuduhan itu tidak mendakwa bahawa pembayaran dibuat kepada Muhyiddin, tetapi wang berkenan didakwa digubah dengan dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pada Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang membawa kepada pembebasan terhadapnya. Bagaimanapun, pada Februari tahun ini, Muhyiddin
Mahkamah Rayuan mengekalkan semula pertuduhan dan membatalkan pembebasan tersebut. Muhyiddin hari ini memohon Mahkamah Rayuan menyemak keputusan sebelum ini dengan alasan bahawa pertuduhan jenayah itu adalah kabur dan cacat dari segi undang-undang. Pengerusi Perikatan Nasional PIN juga berhujah bahawa kes terhadapnya adalah satu bentuk penganiayaan politik. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan mahkamah hari ini. Dan ada satu komen di ruangan Malaysia kini. Purple Mouse kata, 20 Ogos keputusan, kalah rayuan lagi di Mahkamah Persekutuan. Kalah baru bicara kalah rayu lagi. Taktik abah kau melambatkan proses mahkamah sehingga PRU 16. Dengan harapan, bila jadi Perdana Menteri, bila PN menang, maka dia terlepaslah dari bala dunia, buang masa mahkamah, kata Purple Mouse. Green Puma 9227 pula kata, buang masa mahkamah sahaja. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye.